paling tidak sama ada kamu ambil sebiji batu kami pergi lontar atau kamu tanam sebiji benih pokok. Yang dia nak tekankan ialah kamu kena buat. Jangan hanya bercakap, jangan hanya di mimbar, jangan hanya di pentas, jangan hanya di rostrum, jangan hanya di seminar. Kamu mesti berbuat di sana. Sebab itu dia kata, you either throw a stone or you plant a tree, otherwise shut up. Saya tidak ada berguru dengan mereka, tapi sekurang-kurangnya dia merangsang betul anak-anak ini, anak-anak muda, dia punya padri-padri yang muda untuk turun. Ada yang pergi ke bukit di Brestagi di Medan, sanggup duduk 3 tahun. Manson Bruno 23 tahun di Sarawak mengislamkan habis komuniti Penan, mengkristiankan habis komuniti Penan, sampai Penan habis dia bawa Kristian habis, tak ada orang Penan yang cakap yang saya kenal yang Islam. Kenapa? Manson Bruno sanggup duduk 23 tahun menikah dengan anak dia. Saya bergerak dengan jamaah Islahiyah di Brestagi. Bila bulan Ramadan, mereka mengajak saya pergi untuk dakwah di gunung, pergunungan di Pulau Medan itu, di kalangan orang-orang Karau yang tidak ada agama. Bila kami sampai satu kampung, tak dapat pasal nampak ada gereja. Pergi lagi kampung lain, jumpa pula lagi, kita ingat nak boleh kita nak hidup itu, nampak gereja. Kata ini payah, pergi buat lain. Sebab apa? Kristian pakai helikopter, kami pakai 4-wheel drive. Sampai satu kampung, dia kata tuan boleh masuk, tapi syarat kena menunggang babi kami. Saya mengikut lori babi pun saya lari. Tuan apa nak naik atas babi? Jadi saya ada student Malaysia yang ngaji IAIN. Saya kata okey, pasal dia kata kalau tuan masuk menunggang ini adat kami, naik atas babi, kami benar masuk. Pada tuan cerita tentang Islam. Budak Malaysia 3 orang ni, ustaz dengan ustazah seorang, 2 orang ustaz. Muda-muda lari tuan. Dia kata, cikgu, kami telah diajar daripada Tok Wan lagi, jangan naik babi. Tak ada apa. Tapi kalau ada cara kita naik babi, baju hang ambillah baju hang tu. Dia berbalik tuan, saya gagah pergi dengan seorang kiai itu. Alhamdulillah kami dapat Islamkan 70 keluarga. 3 malam kami duduk situ. Tetapi larat tu takat ni yang kita buat, orang lain tak buat, jenuh tak? Ini pengalaman saya. Jadi bila saya dengar Rani sebut cerita, kata tu imam tak mau pergi, lepas tu orang, saya kata ni apa ni, kita nak jawab kepada siapa sebenarnya nanti? Adakah kita hanya nak jawab kepada mufti, atau nak jawab kepada pengarah jabatan agama, atau kita akan jawab kepada Allah? Jadi tuan-tuan, yang ustazah sebut yang terakhir tadi ialah bagaimana kita hendak betul-betul melihat masalah, menunjukkan semula satu atau berusaha 54 tahun, kenapa tak boleh 1 tahun satu undang-undang dulu ya. Oh, kalau boleh ustazah memang patut dan pulang. Tapi 54 tahun orang tu dia pegang. Yang jadi tak mau lah, yang jadi tak mau undang-undang itu. Bukan. Jadi maksudnya tidak semudah dengan menukar, mengatakan okey kita laksana. Kerana rupa-rupanya bila saya sembang dengan bekas ketua hakim Mahkamah Syariah Tan Sri Sheikh Ghazali yang sekarang menjadi penasihat syariah di Jabatan Peguam Negara, dia kata, cikgu, saya tengok dengan segala enactment, lepas tu dengan segala undang-undang yang ada ni, kemudian tu mana yang nak dibuang, mana nak diperbetul, mana nak tambah, mana nak pindah, mana yang nak disesuaikan dengan syariah. Dia kata pening kepala. Saya juga tanya, siapa pun tak usah tanya tadi, pasal apa datang tak sih? Undang-undang hudud ni payahnya tang mana?
dia cerita kat saya tu, saya kata Allah, macam ni payah. Tapi saya tidak boleh terima alasan kata tak boleh buat. Saya bersetuju dengan Ustaz kalau kita kata 1 tahun kita laksanakan betul. Tapi dalam pelaksanaan satu undang-undang, prosesnya kena mantap. Artinya usulan kita kepada Dewan Undangan Negeri, kemudian dia menjadi luluskan dalam Dewan Undangan Negeri, kemudian dia kena diwartakan, kemudian agensi yang lain mesti faham, kemudian penguasa mesti tegas, kemudian masyarakat kena dididik. Proses itu ada di tangan tuan-tuan dan puan-puan. Ustaz Zamri keluar fatwa yang nak menyedarkan, nak mensosialisasikan, nak memasyarakatkan, nak melazimkan, nak menyiapkan segala instrumen itu kita yang memilih orang, kita yang meletakkan dia berkuasa, kita yang memastikan undang-undang itu lulus. Itu tangan kita yang harus melakukannya. Terima kasih tuan. Sudah Ustaz. Ustaz Syuhib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang beliau Ustaz Zamri saya nak tanya 2 soalan. Pertama, buat tadi di Datuk Sri tadi kan, orang kita ni tak boleh tegur. Dan tegur dia tersenggung. Jadi kadang-kadang kita bagi pengajaran kan, jadi ada yang tersenggung, sehingga mereka terus melakukan kepada bahaya kuasa. Jadi itu satu. Kenapa apa yang kita adukan itu memang itu yang disuruh dikumpulkan, tapi tak tahulah macam mana dia ini. Tentunya bukan dengan dakwah Kristian ini banyak yang telah menyerap ke rumah kita. Jadi kita kena sebut tu. Jadi setengah orang dia tak nampak apa-apa. Kita tak nampak. Jadi kita yang kita perhati, kita nampak. Jadi ada yang tak betul. Tentunya salib misalnya. Ya. Jadi ada. Yang kedua saya nak tanya berkaitan dengan dakwah Kristian juga, dia telah menyerang sehingga akan terima Allah sekalipun. Ya, ada ditulis lam alif ha, alif di tengah. Lepas tu dipalang dengan jalla wa jalla. Jadi itu nampak dari dekat memang kita tak perhati jauh memang tu seolah-olah menyerupai saya. Ya, wa man tashabbaha biqaumin fa huwa minhum. Jadi kalau dah masuk ke rumah, masuk ke masjid, jadi kita lama akan terpengaruh dengan palang. Jadi kita minta lah mereka yang kuasa dapat yang selalu dijual nama Allah dinilai kan, memang tulis alif dipalang dengan jala. Jadi nampak macam tadi. Jadi dapat diharamkan ya. Dia tuliskan Allah tu jalla tu dibahagi ataupun tidak memangkah huruf alif. Sekian, terima kasih. Terima kasih dan Ustaz Asad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Zamri, Cikgu Muhammad Azmi. Berdasarkan kepada pengalaman Cikgu Haji Muhammad Azmi yang saya kira sudah berjalan banyak negara dan memperhatikan keadaan umat Islam ini, dan memang gejala lidah ini berlaku di kebanyakan negara-negara Islam. Maka adakah berdasarkan pengalaman Tuan Haji ini, adakah apa-apa yang menjadi contoh kepada kita daripada negara-negara Islam yang telah melakukan sesuatu untuk meningkat gejala lidah ini, ataupun contohnya gejala lidah ini hanya disekat dan ditangani oleh para ulama dan orang-orang yang merasa bertanggungjawab, sedangkan hampir semua negara dan pemimpin-pemimpin
negara Islam ambil kisah saja. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya kira soalan ada satu lagi itu Ustazah, kemudian kita kira soalan soalan terakhir nanti akan dijawab oleh Syekh Azmi dan Simpul Masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya tak kira yang paling betul. Terima kasih apa yang diterangkan. Cuma saya nak tanya, adakah pihak yang berwajib mengumpulkan seluruh mu'alaf di Malaysia ini untuk nak melihat sejauh mana benar-benar mereka ini meneruskan Islam ataupun mereka masuk Islam sekadar nak kahwin. Sebab kita tak pantau mereka. Sudah-sudahnya anak-anak kita yang kurang akidah ataupun yang kurang betul tentang Islam ini masuk menambahkan lagi bilangan mereka kerana dia kahwin. Inilah yang sebagai soalan untuk kami. Terima kasih. Terima kasih Ustazah. Okay. Sebenarnya dah hadir kan? Ringkas, padat, setengah menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yashin Zahid dari soalan Ustaz sampaikan. Saya dipahamkan waktu tahun belakangan ini satu draft pengubah undang-undang cuba diubah. Boleh Ustaz komen yang cadangan mengubah undang murtad itu. Siap. Terima kasih. Bahasa tadi bermula dengan Ustaz bertanya tentang dakwah tadi lah, ya. Kita dipayah dalam berdakwah kerana mudah tersinggung dalam menerima nasihat. Saya kira itu biasa dalam mana-mana mad'u pun. Kalau mad'u orang yang punya ilmu taraf, yang dia anggap dia boleh bersoal, dia boleh hujah balas, maka kita kena siap menerima, bagaimana nak menjawab balik, bagaimana nak memenangi hati dia. Saya kira sirah Rasulullah itu sangat banyak tentang macam mana dia berhadapan dengan pelbagai mad'u yang serba karena, yang dari kampung, dari bandar, dari orang yang buta huruf, orang yang kaya, orang miskin, orang dhaif. Jadi saya juga itu hakikat yang tak boleh kita, wakil yang tak boleh kita lari. Artinya macam mana kita nak menghadapinya dan cari pengalaman dari kawan-kawan, dan dengan itu kita cuba hadapi. Kalimat Allah yang disebut tadi saya kira diserahkan kepada pihak mufti dan jabatan agama untuk mengkaji betul apakah benar memang sengaja berkebab itu supaya nampak juga syiar salib itu dia ada. Kalau benar maka saya setuju supaya hendaklah ditukar perkara itu. Tetapi soal simbol-simbol tuan-tuan dan puan, saya memberikan perhatian juga. Simbol-simbol Islam itu bukan saja syariah, Islam juga syiar. Kita tidak pernah mengecilkan syiar. Sebab itu kita berhati-hati menerima syiar orang lain. Hatta dalam berpakaian pun syiar orang lain, kita nak berhati-hati. Rasulullah menjaga syiar antara janggut dengan misai. Dia kira antara suara kita azan dengan loceng, itu kan dianggap itu kan syiar-syiar yang remeh-temeh. Tetapi kenapa disyariatkan? Syiar yang disyariatkan dalam perayaan-perayaan agama disyariatkan. Takat mana batas? Jadi kalau sekadar kata itu cuma simbol, saya kira Islam tidak pernah memperkecilkan simbol-simbol ini, baik pakaian, baik bunga, baik apa semua. Jangan kira semua itu. Jadi sebab itu Valentine syiar mereka. Kenapa kita bertegas? Even birthday tak pernah kita diajar untuk birthday kita. Umur 5 tahun 5 batang tarik nafas ibu. Umur 20 tahun pun 20 batang tarik nafas ibu. Umur 84 tahun 84 batang ibu tarik dengan apa nama yang lilin badan dan jadi pada.
Syiar kan. Jadi saya rasa tuan-tuan mendidiklah masyarakat masa bahawa Islam tidak pernah memperkerjakan syiar, dan Islam malah mensyariatkan syiar dalam banyak hal. Jadi kalimat Allah sebenarnya itu harus kita perhatikan. Ustaz Hasan tanya tak mana ada contohnya Ustaz kita jalan banyak ni. Di Masjid Batuang atau Batuang kita jalan banyak. Anda tak jumpa lagi Ustaz. Saudi tegas. Ini kas gani. Walaupun anda rasa macam anda nak tengoklah benda yang dia buat tu, anda cuba tengok Twitter tu. Tapi itu dah dipadamkan. Tapi tak tahu apa anda pasti anda rasanya tunggu hari pancung tu. Saya Saudi dia dalam hal ni dia berkawan dengan Amerika tak apa. Saudi ni Amerika dia berkawan suku, tahun ni dia nampak terang. Jadi tahun Saudi yang nak nampak dia mengambil soal murtad ni tak ada kompromi sama sekali tahun murtad. Tapi kalau negara lain yang tengok 57 OIC countries ni, anda rasa tidak ada setakat ini ya. Hatta Iran, kalau kita anggap Iran itu negara Islam yang kita tidak dapat bersama dengan dia kerana Syiah, dia juga tidak punya yang dipanggil khas. Anda bawa balik daripada Tehran, bawa anda pergi ke Qum ni pusat Syiah lah. Di situ rupanya ada satu komuniti Sunni tak? Ada 2,000 orang Sunni, 20 ratus tahun daripada masjid Sunni khas, daripada semayang ni, daripada tak campur lah dari segi semayang, tapi dari segi kehidupan biasa je. Jadi anda cuba tengok ada satu jamiah ajian Bainal Mazahib. Jadi dikaji semua. Jadi dalam kuliah yang anda duduk dalam 2 hari di sana tengok dia punya silibus. Ternyata dalam persoalan undang-undang perbandingan yang mereka buat di Iran sendiri tidak ada punya undang-undang mustahil. Tidak ada. Jadi dalam anda ada pergi lebih kurang dalam 40 negara OIC, tapi ini tidak ada yang punya itu. Kecuali yang Saudi itulah yang anda sebut tadi. Ustazah sebut macam mana nak impun semua mu'alam. Ustazah tahu tak berapa ada mu'alam di Islam? Ya, China ada lebih kurang 20,000. Ya. India ni mamak tu tak masuk mamak tu kira kita semua. Mamak tu asal Islam, tapi lalu mana bagi mamak saya minta tu kena kaji tu Masjid Fatwa. Tak mana mamak tu main. Tapi ini yang Hindu masuk Islam. Saya dipahamkan hanya sekitar 8,000. Jadi kalau kita jumlah campur-campur, saya ingat mu'alaf yang ada di negara kita ni sekitar 20 ke 30,000 lah. Jadi Ustazah tanya pernah ada diadakan suatu muktamar ke satu istimewa, ada tak ada? Peking tak buat lagi setakat ini, dan tidak ada kawan-kawan yang mampu menghimpunkan. Tahun ni anda rasa kita kena belajar dengan tabligh. Dia pun berhimpun di SPAC 200,000 saja. Anda pergi tengok macam mana Perak Kintin. Dia pun ada satu jadual mazhab khas penjaga tandas dia pada istimewa tu ada tak silapnya ada 1,200 tandas. Oi, pejabat mufti tak boleh nak impun banyak tu. Tabligh ni dia mampu. Jadi kalau nak impun mu'alaf ni serah tabligh lah. Tapi maksudnya saya bersetuju lah Ustazah, saya bersetuju bahawa kita ni biar ya, banyak yang lari balik ni kerana masalah. Yang lari balik yang kerana terbiar tu budak tinggi. Kita pun ada masalah. Kita ada institusi Islam yang banyak, Baitul Mal, zakat, kita ada semua. Saya tak tahu pasal apa yang tak boleh buat, tak boleh nak atur kebajikan mu'alaf. Mu'alaf yang daripada 20,000 lebih kurang 23,000 tu yang upper class, maknanya yang orang yang berpelajaran naik ke atas ni tak sampai pun 2,000.
Yang lain ni banyak jenis-jenis ni. Kerja estate tu jenis-jenis yang masuk Islam. Jadi kalau tuan-tuan tengok orang asli pun begitu. Orang asli masuk Islam ni bukan grup Semai. Semai ni yang pinggir bandar, yang ada budak yang masuk universiti, yang itu banyak masuk Kristian. Ni yang jenis yang biasa-biasa, yang duduk dalam kadang mai Kristian dia ni Kristian, mai Islam dia masuk Islam pula. Dia tengoklah beras mana yang banyak. Dia tengok kawan ni 1 off 500, kawan ni 1 off 100. Dia tengok yang 500, dia balas 500. Dia kira jadi padahal dia betul. Jadi kita ni jaga dari situ. Jadi kalau ada upaya, tapi saya rasa tak perlu dah himpun ke semua sekali. Dan ni kita buat kerja. Tuan-tuan nama puan 800 orang guru maklaf ni, guru apa nama? Guru tauhiyah ni. Di sini saya ada berapa puluh ribu orang asli. Lepas tu ada berapa ribu orang estate dan sebagainya. Kita kalau ustaz-ustazah ni pergi ni pun kita boleh garap malam-malam ni. Yang mana yang genuine betul, mana pasal nak kahwin saja. Patutnya kita boleh himpun maklumat. Kalau nak tunggu, nak himpun semua, saya rasa tak jadi. Pasal tak ada orang yang mampu dan nak buat kerja. Baik. Akhir sekali, musanana ni beginilah tuan-tuan dan puan. Bahawa sesungguhnya saya bergiat dalam 30 tahun dalam dunia NGO, gerakan kemasyarakatan, kepedulian umat, segala macam ini. Inilah kerana saya fikir bahawa yang dipanggil yang disebut ukhrijat linnas, ya, walaupun kata-kata kalimat kuntum khaira ummah ukhrijat linnas, dalam faham saya ukhrijat linnas itu masih lagi ada yang sangat special yang dikeluarkan daripada umat keseluruhan, yang Allah sebut sebagai khaira ummah. Daripada khaira ummah itu ada orang-orang yang dikatakan sebagai orang-orang terpilih, orang-orang yang melalui kaderisasi, orang-orang yang melalui proses tarbiyah yang sehingga dia itu bagaikan manusia yang tidak kenal dan tidak heran dengan kesenangan dunia. Dia betul-betul mendedikasikan seluruh hidupnya untuk Islam dan umat. Dan saya ingin merumuskan tuan-tuan dan puan-puan para asatizah mesti masuk dalam kumpulan itu. Kalau ada seramai 1,000 orang yang diperlukan untuk merubah masyarakat, menjaga akidah umat ni, tuan-tuan yang ada pada yang tinggal pada petang ni dalam 300-400 orang ni, harus ada tuan-tuan terlibat dalam 1,000 itu. Tapi kalau dalam 1,000 itu tidak ada yang ada 300, kita hendaklah jadi yang 300 itu. Tapi kalau 300 itu tidak ada, yang ada cuma 100, tuan-tuan dan puan-puan mesti berhajat sungguh, saya nak jadi dalam 100 itu. Tapi kalau dalam 100 tidak ada, yang ada cuma 50 orang, doa kepada Allah, ya Allah, aku nak masuk dalam 50 orang ni, yang jenis tak kenal masa, tak kenal kesenangan, aku nak buat kerja Islam. Tapi kalau dalam 50 itu tidak ada, yang ada cuma 5 orang, mohon kepada Allah, ya Allah, senaraikan aku dalam 5 orang. Kalau dalam 5 orang itu tidak ada, hanya seorang saja yang tidak, wallahi saya akan jadi orang itu. Kerana saya tidak akan tunggu para asatizah untuk nak buat kerja. Kita mesti laksanakan tanggungjawab itu. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan rumusan tadi, berakhirlah sesi kita pada petang ini. Dan mudah-mudahan apa yang kita dengar ini memberikan kesan kepada diri kita untuk terus kita bergerak. Dan berakhirnya saya mohon ampun dan maaf ketika dalam pengendalian majlis ini ada kekurangan, dan saya kembalikan semula kepada juruacara majlis. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.